Satu. Okay, boleh dengar suara Ustazah dengan baik tak? Okay, jadi kita sambung lagi bab 7, bab udara kita. Yang mana hari itu kita dah habiskan part yang pertama, iaitu komposisi udara. Jadi hari ini kita nak tengok pula kepada part yang kedua. Pembakaran adalah satu tindak balas kimia antara suatu bahan dengan oksigen. Jadi syarat pembakaran berlaku adalah mesti ada oksigen. Okey, ada oksigen dan juga dia akan menghasilkan 3 benda. Karbon dioksida, tenaga haba dan juga tenaga cahaya. Okey. Jadi oksigen ni dia adalah bahan yang syarat utama dalam pembakaran. Dan apabila ada oksigen tu dia dah terbakar, maka dia akan bergabung dengan karbon dalam bahan yang terbakar, jadi terhasillah karbon dioksida. Dalam masa yang sama, haba pun akan dibebaskan. Okey, jadi yang tulisan yang macam ni, kalau kamu tengok ada tanda campur dan ada tanda anak panah, yang ni kita panggil persamaan kimia perkataan. Persamaan kimia yang ditulis secara perkataan. Okay, jadi ingat, bila kita nak tulis persamaan kimia macam ni, mesti ada tanda campur dan juga ada anak panah. Di atas ataupun di bawah anak panah tu kita boleh tulis pembakaran. Jangan gantikan anak panah tu dengan satu tanda sama juga sebagai menggantikan sebab ini adalah persamaan kimia. Jadi kamu kata nak tukar dia kepada tanda sama dengan sama juga. Tak boleh. Syarat dia mesti ada tanda campur dan juga ada anak panah. Itu memang dah syarat dia. Okay, jadi apa yang berlaku semasa pembakaran ni ialah karbon dia akan berjumpa dengan oksigen. Karbon ni berjumpa dengan oksigen, lalu kita pun bakar dan karbon ni dia akan bergabunglah dengan oksigen tu. Maka dia pun jadilah karbon dioksida dan dapatlah tenaga haba terbebas. Ataupun kalau yang terbakar tu adalah petroleum, sama juga petroleum tu kita panggil hidrokarbon. Hidrokarbon campur dengan oksigen, pembakaran, maka terhasillah karbon dioksida dan juga air dan juga tenaga haba. Jadi ada tambahan air di situ berbanding dengan yang ke atas. Kalau kita tak guna petroleum, tidak ada air. Hanya 2 bahan sahaja, iaitu karbon dioksida dan juga tenaga haba. Seterusnya, kamu kena hafal ada 3 syarat yang mesti ada bila sesuatu benda tu nak melalui proses pembakaran. Apa bahan yang mesti ada? Yang pertamanya mesti ada oksigen. Yang kedua mesti ada bahan api. Dan yang ketiga haba yang mencukupi untuk membolehkan pembakaran tu berlaku. Jadi kita nak mudah ingat, kita simbolkan dia dalam satu buah segitiga macam ni lah. Nak terbakar kat tengah tu mesti ada pertamanya oksigen, keduanya ada bahan api dan ketiganya mesti ada haba. Okey, itu untuk pembakaran berlaku. Jadi maknanya kalau kita tak nak pembakaran berlaku, api tu tengah menyala, kita tak nak api tu menyala, maka kita hapuskan salah satu daripada 3 syarat pembakaran ni. Okey. Baik. Punca kebakaran dan jenis pemadam api yang sesuai. Jadi yang ini kamu boleh tengok sendirilah punca-punca kebakaran dan apa pemadam api yang sesuai. Kita tengok beberapa perkara sahaja. Okey, kalaulah yang terbakar itu adalah bahan pepecah. Contohnya adalah yang ni kayu ke, kertas ke, plastik ke. Jadi mudah kita nak padamkan dia, kita boleh gunakan sumber air, selimut kalis api ataupun simbah dia dengan pasir kering atau semburkan dia dengan gas karbon dioksida ataupun buih ataupun serbuk kering daripada alat pemadam api jenis serbuk kering. Okey. Kalaulah yang terbakar itu adalah sejenis gas, contohnya gas dapur memasak kamu tiba-tiba terbakar, maka gas tak ada makna dah, tak perlu dah kita, tak ada makna guna air. Selimut kalis api pun tidak ada maknanya lah.
Okey, pasir kering pun tak jadi. Tapi yang jadi adalah serbuk kering. Gas tersebut kita sibahkan dia dengan serbuk kering. Okey, jadi yang lain-lain tu kamu boleh tengok sendiri. Okey, ini tadi yang Ustazah sebut. Ingat balik segitiga yang kita dah tengok tadi. Segitiga yang lengkap tadi, kita ada oksigen, ada haba, dan di sini ada bahan api. Jadi sekarang Ustazah kata tadi, kalau kita nak putuskan api tu, nak berhentikan pembakaran, kita pun hilangkan salah satu daripada tiga benda ni. Jadi dalam gambar yang pertama ni, anak panah Ustazah buat ni, kita hilangkan bahan api. Maknanya contoh, kalaulah ada hutan yang terbakar, tengok gambar yang kat bawah ni, hutan terbakar. Jadi kita nak berhentikan hutan yang terbakar tu, cara dia adalah hapuskan bahan api. Jadi tengok gambar ni, orang ni tengah buat kerja ni, dia memotong dan memindahkan pokok-pokok di sekeliling yang belum terbakar. Jadi dia menghapuskan bahan api. Ataupun kalau kamu memasak di dapur, hapuskan bahan api. Maknanya kita tutuplah sumber gas ni. Jadi hapuskan bahan apinya untuk berhentilah pembakaran tu. Okey, yang kedua, tengok segitiga ni, sekarang garisan yang ni dah tak ada. Garisan ni mewakili apa? Garisan ni mewakili oksigen. Jadi sekarang kita memutuskan hubungan antara bahan bakar dengan oksigen. Caranya macam mana? Menyemburkan karbon dioksida atau buih ke atas bahan yang terbakar. Jadi bila kita semburkan monoksida ataupun buih, bahan tu dia akan tutup bahan yang terbakar tu, menyebabkan oksigen tak dapat datang kepada bahan tu. Ataupun sesuatu benda yang terbakar tu, contohnya apa-apa je dah yang terbakar, api yang tengah terbakar tu, ataupun baju orang tu tengah terbakar. Jadi kita putuskan oksigen kepada pakaian yang terbakar tu. Caranya ambil selimut api yang khas. Ataupun kalau rumah kita mungkin tak ada selimut api, jadi kita ambillah apa-apa kain atau karung yang basah dan kita pun tutup macam yang orang yang buat, kita tutup api tersebut. Dengan itu kita berjaya menghalang oksigen daripada sampai kepada bahan bakar. Jadi pembakaran akan berhenti. Ataupun cara yang ketiga, ada oksigen, ada bahan api, maka kita boleh hapuskan haba. Macam mana cara nak menghapuskan haba? Caranya ialah kita dinginkan permukaan bahan yang terbakar dengan cara kita tuangkan air. Jadi kita pun ambillah air dan simbah pada tempat yang terbakar. Gambar lagi satu ni ialah menyemburkan air ke hutan yang terbakar dengan menggunakan helikopter dan sebagainya. Jadi tujuan dia adalah untuk menyejukkan persekitaran tu supaya haba dapat dihapuskan. Okey. Kemudian amalan sikap berjaga-jaga untuk mengelakkan kebakaran. Yang ni kamu boleh baca sendirilah. Apa amalan kita nak elak kebakaran? Elektrik kamu tu jangan disambung pada banyak sangat plug. Contohnya. Yang kedua, kamu kena peka. Tengok peradaan elektrik, kalau dia bau terbakar, dia terlalu panas, kau pegang rasa panas pada plug. Jadi kamu kena hentikan penggunaan lah. Itu tanda-tanda awal kebakaran akan berlaku. Matikan switch peradaan elektrik apabila selesai menggunakannya. Dah guna iron, mesti matikan switch, jangan biarkan macam tu. Ataupun semasa kamu memasak, tunjukkan perhatian semasa memasak. Kau masak sambil tengok handphone, kamu terlanggar sana sini. Jadi kena elakkan perkara-perkara begitu. Kemudian lagi, bahan-bahan yang mudah terbakar. Contohnya kalau kamu ada spray semburan serangga tu, dia mesti letak jauh daripada api. Kalau guna lilin pula, pastikan lilin tu api tu tak boleh merebak atau ditiup angin menyebabkan dia api tu singgah ke tempat yang lain dan sebagainya lah. Okey, jadi ini ada satu soalan hebat. Soalan hebat ni dia nampak macam tak ada dalam kita punya silibus, tapi sebenarnya dia ada. Kamu kena fikir sendiri. Bila kamu jumpa soalan macam ni, kamu kena fikir soalan ni merujuk kepada bab mana dalam buku teks kamu. Kalau kamu tak tahu, gagal nak menentukan soalan tu datang daripada bab mana, kamu akan berdepan dengan masalah bila kamu nak jawab soalan hebat.
Okey, jadi contoh soalan ni, Pakcik Ina meletakkan dua periuk yang sama, periuk A dan B untuk mendidihkan 50 liter sup di atas tungku yang berbeza ketinggian. Periuk ni saiz sama, A dengan B saiz periuk sama, tapi bezanya adalah tungku yang pertama rendah, tungku yang kedua tinggi. Jadi soalannya, jelaskan apakah kelebihan menggunakan tungku yang lebih tinggi. Okey, jadi bila kamu tengok soalan ni, kamu kena fikirlah. Jadi sekarang dia tentulah berada dalam bab yang melibatkan pembakaran. Jadi kamu kena ingat balik dalam pembakaran tu apa poin-poin penting yang telah disenaraikan. Jadi jawapannya, kelebihan menggunakan tungku yang lebih tinggi ialah, ini kelebihannya, ruang pembakaran yang bertambah. Ruang pembakaran bertambah. Jadi lebih banyak oksigen dapat dibekalkan kepada bahan api yang dibakar. Dapat satu maksud di situ. Kemudian dia membolehkan bahan api membakar lebih lama. Membakar lebih lama sebabnya sumber oksigen itu banyak, jadi lebih lama dia boleh membakar. Dan bila boleh bakar lebih lama, tentulah sup itu dapat mendidih dengan lebih cepat. Jadi dapatlah 3 markah dekat situ. Okey, habis tentang pembakaran. Ustazah pergi dengan laju sebab takut terlalu berat untuk kamu nak download. Tapi untuk kamu dapatkan poin yang lebih banyak, kamu kena baca sendiri lah. Okey, pencemaran udara. Pencemaran udara ditakdirkan sebagai kehadiran bahan pencemar dalam atmosfera. Pencemaran udara ialah sebarang bahan kimia, zarah-zarah atau bahan biologi yang boleh menyebabkan ketidakselesaan dan memudaratkan kesihatan manusia dan benda hidup yang lain serta merosakkan alam sekitar apabila dilepaskan ke atmosfera. Jadi bila kita sebut pencemaran ni dia memudaratkan kesihatan dan bukan sahaja kesihatan manusia, kesihatan benda hidup yang lain, dan bukan sahaja manusia dan benda hidup, merosakkan juga alam sekitar. Pencemaran udara terjadi apabila terdapat peningkatan bahan pencemar. Apa bahan pencemar? Contohnya adalah gas, asap, debu dan habuk dalam atmosfera sehingga menjejaskan kesihatan. Pencemaran berpunca daripada aktiviti manusia. Berikut merupakan beberapa punca pencemaran dan contoh bahan pencemar. Jadi kamu kena tahu apakah punca pencemaran dan juga apakah bahan pencemarnya yang menyebabkan berlaku pencemaran itu. Kamu kena tahu. Pencemaran ni ialah dalam alam kita ada kerana pembakaran sampah sarap, ada kerana penggunaan petrol atau diesel berpelambam. Kalau kamu pergi ke stesen minyak, dia ada label minyak yang simbol warna kuning dipanggil leaded petrol. Yang simbolnya warna hijau, unleaded petrol. Jadi unleaded tu, leaded maknanya ada pelambam. Unleaded tidak ada pelambam. Yang baik adalah unleaded. Sebab apa? Pelambam ini dia banyak kesan buruk kepada manusia. Baik lagi, apa lagi yang menyebabkan berlaku pencemaran? Aktiviti perindustrian. Kilang-kilang mengeluarkan asapnya. Dalam asap ada sulfur dioksida dan sebagainya. Kemudian lagi pembasmian dan pembakaran hutan. Pembasmian ni maknanya pembalakan dan juga pembakaran hutan. Dia akan bagi kesan buruk. Kemudian kegiatan perlombongan. Perlombong apa? Pelombong biji besi dan sebagainya. Kita ambil daripada dalam bumi, keluarkan dia, maka tentulah dia memberi kesan buruk kepada struktur bumi itu. Dan daripada itu, kesan pembinaan dan pembangunan, kita bersihkan satu kawasan tu, kosongkan dia daripada pokok-pokok untuk buat pembinaan, timbul habuk dan sebagainya. Itu adalah gambaran secara kasar. Tapi kamu perlu tahu kepada yang lebih detailnya. Okey, yang lebih detailnya. Baik, apakah bahan pencemar yang terdapat di dalam udara kita? Yang kamu kena tahu. Yang pertama, debu. Itu perkara biasa. Contohnya kamu bakar sampah dekat rumah, kamu boleh nampak habuk-habuk debu-debu itu berkembangan. Jadi kalau pembakaran dalam skala yang besar, tentulah lebih banyak bahan pencemar yang dibebaskan.
debu, asam, racun serangga, nitrogen oksida. Kalau nitrogen dia tak berbahaya, tapi bila nitrogen oksida dia berbahaya. Nitrogen oksida ni hasil daripada pembakaran bahan-bahan kimia dan dikeluarkan oleh kilang-kilang. Karbon monoksida berlaku kalau karbon dioksida, dia kalau kamu sedut karbon dioksida tidak berbahaya kepada diri kamu. Tapi kalau sedut karbon monoksida, dia adalah gas yang beracun. Kalau sedut karbon monoksida dalam masa 10 minit saja pun dia akan beri kesan yang sangat buruk dan boleh menyebabkan maut. Karbon monoksida ni dia berlaku ataupun dia terbentuk kerana pembakaran yang tidak sempurna. Maknanya pembakaran yang kurang oksigen. Jadi dia tak jadi dioksida, jadi monooksida. Contohnya kalau kereta yang ayah kamu guna kereta yang kurang diservis, menyebabkan pembakaran oksigen tu tak sempurna, maka asap yang keluar tu lebih banyak racun karbon monoksida. Karbon dioksida, walaupun karbon dioksida ni kamu sedut dia tak memudaratkan diri kamu, tetapi karbon dioksida ni bila banyak dibebaskan ke udara, dia akan menyebabkan kesan rumah hijau, iaitu iklim kita menjadi lebih panas. Bila iklim kita panas, dia akan ada banyak kesan buruk lain kepada dunia kita lah. Contohnya dia menyebabkan berlaku dia menyebabkan aras laut naik, aras air laut naik. Baik, sumber bahan pencemar udara. Sumber bahan pencemar udara, boleh kita buka semua dulu. Yang tadi sumber bahan pencemar pembakaran. Pembakaran mengeluarkan karbon dioksida, debu dan asap. Kamu kena hafal kemudian penebangan hutan pula menyebabkan apa? Penebangan hutan dia akan menyebabkan karbon dioksida bertambah lah. Sebab bila kita dah tebang hutan, hutan ni dia mengeluarkan oksigen dan dia mengambil karbon dioksida. Jadi bila kita tebang, menyebabkan karbon dioksida tu, aras karbon dioksida bertambah. Lagi debu dan asap akan dibebaskan. Kemudian rokok pun akan mencemarkan udara kita. Gambar tu gambar orang hisap rokok. Karbon dioksida, nikotin, tembakau dan tar di dalam rokok. Jadi kamu kena hafal lah semua ni. Jangan pula nanti kamu kata dalam penebangan hutan ada nikotin. Tak boleh lah. Nikotin hanya merujuk kepada rokok. Kalau karbon dioksida lain. Dia dalam apa-apa yang menyebabkan pembakaran, karbon dioksida akan dibebaskan. Baik, kat sini ada perkataan tar. Jadi tar ni dia tak sama dengan tar jalan raya. Dia berbeza. Jangan kamu tersilap. Bagi kenderaan pula, karbon dioksida, sebab dalam kenderaan tu ada pembakaran. Bila ada pembakaran, karbon dioksida akan terhasil. Dan bahan api berplumbum. Kenapa bahan api berplumbum? Sebab dia menggunakan petroleum. Jadi akan ada bahan berbahaya, itu plumbum. Jadi cara kita tak nak elakkan plumbum, gunalah petroleum yang unleaded, tanpa plumbum. Kemudian aktiviti pertanian juga boleh mencemarkan udara. Contohnya aktiviti pertanian dekat Cameron Highland. Bila tidak terkawal, racun serangga digunakan sangat banyak. Dan bila berlaku hujan, racun serangga tu akan masuk ke dalam bumi dan merosakkan tanah. Sebab baja-baja akan turun ke bawah. Bahagian atas tu adalah racun. Juga racun serangga tu bila hujan dia akan masuk ke dalam sungai dan membunuh hidupan akuatik. Kemudian aktiviti industri.
dia akan mengeluarkan karbon monoksida. Karbon dioksida dikeluarkan oleh industri. Karbon monoksida juga dikeluarkan dalam aktiviti industri. Karbon monoksida bila industri itu tidak membakar dengan sempurna, maknanya ada kecacatan atau kekurangan, tidak efisien pada dia punya proses pembakaran. Jadi karbon monoksida ni dia adalah beracun. Okey, lagi aktiviti industri menghasilkan sulfur dioksida, sebab dalam industri itu ada menggunakan sulfur. Okey, jadi kamu kena hafallah semua sumber bahan pencemar dan juga apa dia punya bahan pencemar tersebut. Kena tahu sumber dan juga apa bahan yang mencemarkan tersebut. Okey, kesan pencemaran udara. Baik, biasanya dalam setahun akan ada masanya di mana pencemaran udara di negara kita ni menjadi tinggi. Ada jerbu. Jadi biasanya kalau kamu tengok berita ataupun baca surat khabar, dia akan mengukur kesan pencemaran udara tu dengan ukuran IPU. Jadi apa makna IPU? IPU ni adalah indeks pencemaran udara. Dia mengukur kualiti udara lah. Jadi contoh, kalau IPU bernilai antara 51 hingga 100, maka kualiti udara ni adalah berada pada tahap sederhana. Kualiti udara sederhana, maknanya pencemaran tu rendah lah. Kalau IPU melebihi 300, artinya kualiti udara tu macam mana kualiti dia? Kualitinya berada di paras berbahaya. Paras pencemaran dia adalah sangat tinggi. Okey, itu cara membaca IPU. Jadi kita nak capai IPU yang rendah, kita tak nak IPU yang tinggi. Jadi apakah kesan pencemaran udara terhadap benda hidup? Pencemaran udara ni boleh beri kesan pada benda hidup, manusia, tumbuhan, haiwan, dan juga boleh beri kesan kepada alam sekitar. Jadi kita tengok dulu kesan pencemaran dia terhadap benda hidup. Kalau terhadap manusia, asap dan jelaga boleh menyebabkan apa? Asma, sesak nafas, merosakan kulit, mata dan trakea. Trakea ni kalau kamu ingat kat mana duduk dia? Di dalam paru-paru, di antara dua paru-paru. Okey, lagi kesan terhadap manusia, karbon monoksida menyebabkan sakit kepala, rencat otak ataupun maut. Okey, karbon monoksida ni daripada mana sumbernya? Dia adalah daripada pembakaran tidak sempurna dalam industri ataupun pada exhaust kenderaan. Jadi sangat berbahaya asap ni sebab dia boleh menyebabkan maut ataupun otak terencat. Okay, zarah pelambung pula. Zarah pelambung ni boleh dapat daripada mana? Daripada asap kenderaan. Jadi jangan terdedah dengan banyak asap kenderaan. Jangan duduk lama dekat dengan stesen bas dan sebagainya, sebab dia boleh merencatkan perkembangan otak dalam kanak-kanak dan bayi. Tapi bukan hanya kanak-kanak dan bayi, kamu yang dah besar ni pun akan ada kesan dia juga. Okay, kalau kesan terhadap tumbuhan pula, jerbu ni adalah habuk yang biasa berlaku bila jerbu tu, habuk-habuk tu, dia akan menyekap penembusan cahaya matahari ke bumi. Okay, ini kita punya bumi, sini ada pokok-pokok dan kemudian ada kilang contohnya. Pokok-pokok ni dibakar, kilang mengeluarkan asap dan sebagainya, menyebabkan berlaku jerbu. Jadi ini matahari. Jadi bila ada jerbu, mana udara kita dah tak elok, banyak partikel, banyak zarah-zarah, menyebabkan cahaya matahari tidak dapat turun dan kena pada pokok. Jadi dia menurunkan kadar fotosintesis lah. Jadi pokok tak dapat membuat makanan. Jadi akibatnya hasil pertanian merosot. Baik, kesan terhadap haiwan. Siratan makanan terjejas apabila hasil tumbuhan menurun. Okay, jadi bila pokok-pokok ni dah rosak, jadi siratan makanan pun terjejas lah. Jadi kekurangan makananlah kepada kita. Okay, cara penyelesaiannya, pakai topeng pelindung. Dan apabila IPU dah teruk, IPU dah meningkat, kita kena tutup sekolah, basuh muka atau mandi untuk menyingkirkan bahan pencemar udara, dan laporkan sebarang pembakaran terbuka untuk kamu lihat. Lapor kepada Jabatan Alam Sekitar.
Okey. Tadi kesan pencemaran terhadap benda hidup. Sekarang kesan pencemaran pula kepada udara kita. Kesan pencemaran kepada alam sekitar kita. Jadi, yang pertama adalah hujan asid. Hujan asid mana timbulnya? Daripada kilang-kilang. Asap dalam kilang tu ada asid. Jadi, bila hujan turun, asid yang ada dalam udara tu akan masuk dalam air hujan dan turun masuk dalam bumi. Jadi tanah akan jadi kurang subur lah. Dan juga bila dia pergi kepada sungai ataupun laut, sumber air tu jadi tak sesuai lah untuk ikan-ikan hidup. Ikan akan mati. Yang kedua, hujan asid pun boleh mengakis bangunan, menyebabkan pengaratan. Jadi kawasan yang industri, kita akan nampak bangunan-bangunan itu lebih mudah, lebih buruk, lebih mudah terkakis lah cat dia daripada kawasan di luar daripada bandar dan industri. Lagi, jerebu mengurangkan jarak penglihatan dan karbon dioksida yang berlebihan menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global ni tadi Ustaz Zahra terang diakibatkan oleh gas karbon dioksida yang dia menyeliputi bumi, menyebabkan macam ada pelebat. Jadi kepanasan daripada bumi tu tak boleh terbebas ke angkasa lepas. Cara penyelesaian adalah pertama tindakan undang-undang. Contohnya kalau kamu buat pembakaran terbuka, itu adalah kesalahan dari segi undang-undang. Kalau ada orang report, kamu boleh didenda. Lagi buat pemberian awan untuk menghasilkan hujan buatan. Jadi hujan tu akan menghapuskan masalah jerebu. Kalau jerebu tu dah teruk sangat, dia akan buat pemberian awan. Ataupun menggunakan produk yang bebas CFC. Biasanya produk yang menghasilkan CFC, chlorofluorocarbon. Jadi bahan itu adalah bahan daripada penyejuk, daripada peti sejuk, daripada aircon. Jadi gunalah bahan produk yang HCFC. Kalau yang itu, dia tidak mencemarkan alam. Kalau kamu guna bahan CFC, dia akan mengakis lapisan ozon pada yang melindungi bumi kita. Okey, pencemaran udara menyebabkan masalah kesihatan. Yang ni saya rasa tadi dah disebut. Tadi ni. Okey. Ini gambar ni adalah gambar bronchiol. Bronchiol ni pada bahagian paru kita. Jadi orang yang kena bronkitis ni, paru dia jadi sempit. Bronkitis ni membawa kepada asma. Paru menjadi sempit. Jadi kita nak bernafas pun susah. Okey, yang ni pencemaran udara menyebabkan masalah alam sekitar, hujan asid. Okey, yang ni pun dah disebut tentang hujan asid tadi. Apakah benda yang ada dalam hujan asid? Dalamnya ada sulfur dioksida ataupun nitrogen dioksida lah, datang daripada kilang. Okay, menyebabkan bila berlaku hujan asid, air kolam dan sungai menjadi berasid, tumbuhan dan haiwan akuatik akan mati. Okay, dan memusnahkan. Okey, kita tengok sedikit tentang macam mana pencemaran udara tu menyebabkan penipisan lapisan ozon. Jadi kamu selalu dengar penipisan lapisan ozon. Jadi lapisan ozon ni adalah lapisan yang baik yang berada di angkasa kita. Katakan ini bumi kita, ini matahari. Jadi di salah satu daripada lapisan bumi kita tu, dia akan ada lapisan ozon. Jadi lapisan ozon ni dia bertugas untuk melindungi bumi kita ni daripada pancaran matahari, cahaya yang berbahaya. Contohnya sinaran UV. Sinaran UV ni adalah sinaran ultraviolet. Jadi dia adalah sinaran yang berbahaya pada kulit kita dan boleh merosakkan kesihatan kita, merendahkan imuniti badan. Jadi kewujudan lapisan ozon ni lah yang akan melindungi bumi. Tetapi apabila kita buat aktiviti di bumi, terutamanya aktiviti yang mengeluarkan CFC ni datang daripada bahan penyejuk, contohnya aircon kereta, aircon rumah, peti sejuk. Jadi dia akan mengeluarkan CFC ni dia akan mengakis lapisan ozon, menyebabkan langit itu macam berlubang.
contoh gambar yang ditunjukkan ni lah, tapi saya rasa taklah sebegitu obvious kita boleh nampak secara dengan mata kasar. Okey, jadi bila lapisan ozon tu dah tak ada, menyebabkan cahaya matahari ni boleh turun direct kepada bumi tanpa ditapis. Jadi UV ni akan merosakkan, menimbulkan masalah kepada manusia. Okay. Sinaran ultra ungu ni ultraviolet UV. Menyebabkan kanser kulit kalau kena direct kanser kulit dan juga merosakkan mata. Sebab itu kalau kita tengok orang daripada negara maju, contohnya Mak Saleh daripada negara maju, bila dia datang ke sini, kita nampak dia punya kulit tu tak berapa cantik. Dia ada banyak bintik-bintik. Sebab dia datang dari kawasan yang maju, yang mana lapisan ozonnya tu dah nipis ataupun dah berlubang. Okey. Yang tadi adalah kesan penipisan lapisan ozon. Sekarang kita nak cerita pula tentang kesan rumah hijau. Kalau lapisan ozon tadi kita akan kaitkan dia dengan CFC. Tapi bila kita cakap tentang kesan rumah hijau, kita tak kait dah dia dengan CFC. Tapi kesan rumah hijau adalah berkenaan gas karbon dioksida. Jadi gas karbon dioksida ni, ini bumi kita, ada banyak industri kat sini, ada banyak kereta yang membebaskan karbon dioksida dengan banyak. Kalau zaman dulu 100 tahun ataupun 500 tahun dahulu tak banyak kilang, tak banyak kereta, jadi karbon dioksida yang dibebaskan ke udara tu tak banyak. Sekarang dah banyak. Jadi karbon dioksida ni bila dia dibebaskan, dia akan berkumpul dekat satu lapisan. Karbon dioksida ni dia berkumpul dekat satu lapisan. Jadi menyebabkan aktiviti yang dilakukan oleh manusia di permukaan bumi ni menyebabkan haba. Jadi haba tu dia tak boleh lepas ke angkasa lepas. Sebab apa? Lapisan karbon dioksida ni telah menjadi satu penebat yang menghalang haba daripada terbebas. Jadi haba tu terperangkap. Jadi dia menyebabkan suhu pada bumi ni akan meningkat. Sebab haba tak boleh terlepas bebas. Jadi berlakulah pemanasan global. Maknanya satu dunia ni, bumi kita, satu dunia ni menjadi panas. Pemanasan global. Dan kita sebut pemanasan global ni, kita sebut juga sebagai kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ni sebab apa kita sebut rumah hijau? Sebab ataupun rumah kaca. Itu kita hanya mengambil sempena nama rumah kaca yang sengaja dibina oleh manusia dah. Biasanya contohnya katakan di London, dibuat satu rumah kaca. Rumah kaca tu dia lebih panas. London cuaca dia sejuk. Jadi dia bina rumah kaca kat dalam tu panas. Jadi ada banyak pokok-pokok hijau kat dalam rumah kaca. Jadi ambil sempena daripada nama rumah kaca tu untuk menerangkan kejadian pemanasan global ni. Jadi kesan rumah sama maksud dia, pemanasan global atau kesan rumah hijau atau kesan rumah kaca. Itu sama saja maksud dia. Dia menyebabkan peningkatan suhu. Okey, bila suhu bumi itu dah meningkat, apa berlaku? Tak sampai dah sekejap, benda yang dah cantik ni. Okey. Baik. Jadi ini dia tunjukkan apa tadi, matahari, pemanasan bumi, haba dikembalikan. Okey. Jadi bila dah panas menyebabkan ais di kutub utara, kutub selatan, ais tu akan melebur lah. Ini bumi kita, kutub utara, kutub selatan ni ada ais. Bila bumi kita dah panas, ais pada kutub utara, kutub selatan ni melebur. Habis dah melebur, airnya pergi ke mana? Airnya pergi ke laut, menyebabkan paras air laut meningkat. Jadi apa jadi pada bandar-bandar di tepi laut? Bandar-bandar di tepi laut akan tenggelam. Okey. Jadi habis tadi tentang dua akibat, iaitu kesan penipisan lapisan ozon diakibatkan oleh CFC. Yang kedua, kesan rumah hijau diakibatkan oleh karbon dioksida. Okey. Jadi sekarang kita nak tengok pula kenapa kita perlu mengekalkan kebersihan udara.
Ataupun kenapa kita kena elakkan pencemaran udara. Satunya memastikan kemandirian manusia dan organisma hidup yang lain, mengekalkan dan menjamin kesihatan manusia. Langkah untuk menghalang dan mencegah pencemaran udara. Okey, apa tindakan masyarakat? Elakkan pembakaran terbuka. Guna semula, kita semula dan kurangkan apa ni. Guna semula, kita semula 3R. Itu yang kita perlu buat. Jadi jangan lagi kita bakar sampah sarap, tetapi letak dalam tong khas. Nanti pekerja akan datang ambil dan pekerja yang akan melupuskan sampah sarap dengan cara yang lebih baik. Kalau industri pula, jangan guna petrol yang berpelambang, tapi gunalah petrol tidak berpelambang. Gunakan gas yang mesra ozon. Jangan guna CFC, tapi ada alternatif lain iaitu HCFC. Jadi dia tidak mengipiskan lapisan ozon. Membina corong tinggi bagi kilang. Kemudian secara perundangan mesti ada penguasaan daripada pihak kerajaan lah. Bukan ada undang-undang saja, tapi menguatkuasakan ada pegawai-pegawai yang akan menguatkuasakan. Dan akhir sekali pendidikan, maknanya macam apa yang kamu tengah buat sekarang lah. Dia ajar di sekolah, buat kempen dan melalui TV, media massa, mendidik masyarakat supaya menjaga kebersihan udara. Cara-cara mengekalkan udara bersih. Kurangkan menggunakan aircon, tapi gunalah udara secara semula jadi. Maknanya kamu kena kalau kamu nak beli satu rumah, pastikan banyak tingkap supaya tak perlu menggunakan aircon, boleh buka tingkap. Elakkan pembakaran terbuka, jangan bakar sampah secara terbuka. Berhenti merokok, sebab merokok ni membebaskan asap karbon monoksida dan dia kamu mendapat nikotin yang merupakan racun berbahaya, tar yang akan menghitamkan kamu punya paru. Jadi berhenti merokok. Menanam semula tumbuhan. Kenapa kita perlu menanam semula tumbuhan? Sebab untuk mendapat balik supaya tumbuhan itu akan melakukan fotosintesis dan dengan itu dia akan membekalkan oksigen dan mengurangkan karbon dioksida pada air. Gunakan pengangkutan awam, jangan satu orang satu kereta, tapi gunalah pengangkutan awam untuk mengurangkan pencemaran. Kita semula, guna semula dan kurangkan penggunaan bahan-bahan seperti plastik dan sebagainya. Dan berkongsi kereta untuk mengurangkan penghasilan asam dan juga mengurangkan penggunaan petroleum. Okey, jadi itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Kalau ada soalan boleh dikemukakan dalam WhatsApp group selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.